Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya syukur hari-hari Jumaat ni, mudah-mudahan kita tengah siap-siap nak pergi solat Jumaat. Orang yang bila mandi sunat Jumaat je, dia adalah hadis Nabi SAW. Satu hadis, Allah ampunkan dosa-dosa dia yang lalu, dan dikata dosa keluar melalui bulu-bulu roma dia. Maksudnya semua dosa yang lepas Allah SWT maafkan bila kita mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat. Jadi kita pergi niat pergi Jumaat awal, sebelum azan kita dah sampai insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak kongsi dengan tuan-puan sekalian. Saya baca satu masa Hasan Basri rahmatullah alaih, satu ulama besar. Ada 3 orang jumpa dalam satu hari tu, ada 3 orang jumpa Hasan Basri. Tiga-tiga ada masalah besar. Orang pertama dia kata, wahai Hasan Basri, dia ulama besar, saya dah kahwin 10 tahun tapi belum dapat anak. 10 tahun saya kahwin belum dapat anak. Macam-macam usaha ikhtiar lain saya dah buat. Maka Hasan Basri telah kata, kamu banyak istighfar pada Allah, minta ampun, sebab Allah janji dalam Quran, bila kamu beristighfar, kami akan beri anak-anak, akan beri kamu zuriat yang ramai, kami akan beri kamu anak. Kemudian orang tadi balik. Orang kedua datang, dia kata, wahai Hasan Basri, banyak orang beratur nak jumpa, saya ada masalah sakit, saya ada sakit, macam-macam doktor, tabib saya dah jumpa, dah usaha ikhtiar, tapi tak jumpa-jumpa lagi obat yang sekena dengan saya. Maka kata Hasan Basri, perbanyakkan istighfar, minta ampun, sebab Allah janji bila kamu istighfar, Allah SWT akan kabulkan segala doa kamu, sembuhkan penyakit kamu. Kemudian orang ketiga datang, dia juga kata, Hasan Basri, saya dah berniaga macam-macam, semua jalan dah buat, macam-macam perniagaan, usaha siang malam, habis kaedah dah, tapi saya tak nampak kunci, rezeki saya tertutup. Maka kata Hasan Basri, balik kamu istighfar. Tak lama, 3 orang ni datang jumpa Hasan Basri. Apa jadi? Orang yang tak ada anak tadi, Allah kurniakan dia anak. Lepas jumpa Hasan Basri, minta nasihat, dia berusaha, dan dia jumpa Hasan Basri, dia dikurniakan anak. Orang yang kedua yang ada sakit sakit dekat ni, sakit dia sembuh. Orang yang ketiga, dia jumpa Hasan Basri, dia kata perniagaan dia Allah buka jalan keluar tak sangka-sangka. Hadis Nabi SAW, dengan dosa Allah SWT halang, tahan rezeki atau nikmat yang patut datang kepada kita hilang bila kita melakukan dosa. Untuk tu kita kena istighfar pada Allah. Dalam Quran ada surah Nuh, dia cerita Nuh AS pesan kepada umat dia, kepada kaum dia. Dia pesan pada kaum dia, apa dia? Dia beritahu pada kaum dia, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dia kata apa? Lalu aku berkata, mohon ampunlah kamu kepada Allah. Dia suruh kaum ni minta ampun pada Allah. Sesungguhnya dia adalah ghaffara, maha pengampun. Ini Allah janji dalam surah Nuh ni, yursilis sama alaikum midrara. Allah kata, dan pasti dia Allah mengirim hujan dari langit kepada kamu dengan sangat lebat. Allah beri hujan yang sangat lebat. Wa yumdidkum bi amwal, dan dia akan perbanyakkan untuk kamu harta benda. Wa banin, dan anak-anak, bukan seorang anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan dia akan membuatkan untuk kamu kebun-kebun, dan dia akan membuatkan untuk kamu sungai-sungai. Bila kita istighfar, minta ampun pada Allah, Allah akan buka jalan keluar bagi segala masalah. Dalam Bukhari, barang siapa beristighfar, Allah SWT akan bukakan jalan keluar bagi segala masalah. Allah bukakan pintu tu, jalan keluar bagi masalah kita, dan Allah beri rezeki daripada punca yang tak disangka-sangka. Untuk tuan-puan sekalian, kita bawa ramai-ramai orang istighfar, minta ampun, sebab Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah mencintai hamba yang bertaubat. Dikatakan kadang orang yang bertaubat tu lebih hampir pada Allah, lebih pada wali, hampir pada Allah. Ada sekali aja cerita tuan-tuan, istighfar punya ajaib. Pernah dulu masa saya belajar dulu, tiba-tiba masa result semester 1 dapat 2.8. Teruk gila lah. 2.8. Saya nangis. Orang tanya, saya diam. Sebab hari saya buat dakwah, result 2.8.
Saya cek-cek rupanya ada satu subjek, patut ada grup dan sebagainya, tak hantar. Saya pun nangis. Saya pun tu pergi jumpa lecturer. Lecturer kata tak boleh buat apa dah. Result dah hantar dekat ni, dah keluar. Kalau awal-awal saya pun tak tahu baru masuk universiti, tak pandai, budak kampung. Last sekali doktor kata boleh buat balik ni, mungkin awak tak submit. Awak dah submit tapi saya tak dapat. Saya buat sekali puji bagi Allah. Semester 1 tu Allah bagi 3.78. Begitu tuan-puan. Masa saya dapat je berita result teruk, saya masuk dalam surau nangis. Ya Allah, saya minta ampun. Ya Allah, saya bertaubat pada Engkau. Ya Allah, janganlah sebab saya buat ni jadi fitnah pada orang lain. Ya Allah, tolong saya istighfar, bertaubat. Allah bagi jalan keluar bagi musibah. Sebab tu bila ada kawan-kawan saya ada masalah, saya kata istighfar. Dia tak jumpa jalan keluar. Kita dengar pun kita sikit dapat masalah. Kita beritahu dia banyak istighfar. Duduk kat surau istighfar. Dan dikata Nabi Yunus AS dalam perut ikan dizikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang-ulang rasa dia zalim, berdosa. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Aku orang yang zalim, aku orang yang berdosa, aku orang yang hina, tak ada apa-apa. Ya Allah, zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulang-ulang masuk dalam perut ikan. Saya selalu ulang dalam perut ikan yang tak ada jalan keluar. Kegelap dalam laut yang gelap. Kemudian dalam kegelapan waktu malam pula, ada ketika malam siang dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dalam perut ikan lah. Allah SWT ikan telah keluarkan Yunus AS. Bila kita istighfar, Allah buka jalan. Zaman Sayyidina Umar berlaku kemarau panjang. Disilap jalan, dicari jalan, minta selesaikan dengan cara fikiran dia. Dia terlupa nak kumpul ke orang kampung semua istighfar. Bila kumpulkan semua orang kat Madinah istighfar, bertaubat dan sembahyang istisqa, belum turun tangan, Allah SWT telah turunkan hujan. Kalau tadi jalan nak kena minta jalan susah, orang sampai tak makan, kebun kering, ramai orang miskin mati, susah, kelaparan zaman Sayyidina Umar. Tapi dia telah sembahyang, kumpul semua orang dan bertaubat. Bila kita bertaubat, Allah buka jalan. Saya pernah cerita sekali buat dakwah satu tempat, tak jumpa jalan, tak ada orang ikut. Ustaz, si kata antara kita ni dah beberapa hari kat sini, ada yang buat dosa. Sebab tu Allah hentikan. Masing-masing berfikir apalah dosa. Mungkin ada tengok makwa ke masa remaja-remaja dulu. Kita pun istighfar dan minta ampun. Allah beri ada orang-orang yang patut tak dapat Islam, telah dapat Islam. Jemaah yang dapat dibentuk untuk berdakwah telah dapat dibentuk bila kita istighfar. Bila kita istighfar, Allah buka jalan. Kawan saya nak beli tiket kapal terbang, emergency, keluarga sakit, tak ada duit, dia istighfar. Ulang-ulang dia sembahyang hajat, kemudian dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah buka jalan keluar bagi dia. Tuan-tuan, kalau dalam keadaan buntu, satu dunia tak nampak jalan, seolah-olah macam tak ada rezeki, nak tanam pokok tak ada sumber. Bumi daripada logam, daripada besi, langit daripada besi, daripada logam, daripada tim, tak boleh, tak ada sumber. Hujan tak boleh turun, tanah pun tak subur. Tapi kalau kita berzikir pada Allah, istighfar, Allah SWT akan bagi jalan keluar bagi segala musibah. Tuan-tuan sekalian, ada masalah istighfar, ada pasangan suami isteri jumpa, dia dua-dua salah, kata ni salah, ni salah. Dia duduk zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya suruh buat 300 kali setiap malam. Mereka amalkan duduk, lebih pun tak apa, 300 kali banyak lagi bagus. Tapi dia amal 300 kali, saya minta dua-dua. Lepas 3 hari mereka berpelukan dan berkasih sayang. Masing-masing kata abang yang salah, isteri kata tak, saya salah. Suami kata tak, saya salah, isteri salah, saya salah. Akhirnya jadi berkasih sayang. Bila beristighfar, Allah buka jalan. Allah beri yang terbaik dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan sekalian, duduk zikir. Sehingga ada ulama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu malam sampai zikir dekat 1000 kali istighfar, lebih 1000 kali istighfar. Jadi kita zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau dalam hadis ada kata baca astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kata siapa baca ni, Allah ampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih dalam laut. Ataupun baca mana astaghfirullah, pernah cerita astaghfirullah wa atubu ilaih, yang kisah Imam Ahmad bin Hanbal jumpa satu orang pembuat roti yang dia semua dengan istighfar ni, semua doa dia Allah kabulkan. Dia kata satu je doa belum dikabulkan, dapat jumpa Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dah tua-tua Imam Ahmad Ibn Hanbal pergi menyeberang negara yang jauh, kena halau daripada masjid, tidur kedai roti. Akhirnya itulah tuan roti. Sebab istighfar dia, Allah dapat izinkan dia berjumpa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih. Satu orang makcik yang istighfar dan berdoa kepada Allah sembahyang hajat. Akhirnya apa Allah buat? Anak dia sakit, doktor pakar tu, kapal terbang kena mendarat.
Hujan turun, akhirnya dia jumpa dengan makcik, terpaksa menginap dengan makcik ni tanpa dia sedari. Akhirnya anak dapat diobati. Dengan istighfar, Allah boleh ubah apa saja dalam dunia. Untuk tuan-tuan sekalian, bawa keluarga kita pada istighfar, banyak istighfar. Ada zikir, boleh juga istighfar 100 kali pagi, 100 kali petang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Satu pagi petang. Nabi SAW dalam Bukhari Muslim, dia kata ada masa Nabi istighfar satu paling kurang 100 kali sehari atau 70 kali sehari. Jadi semoga Allah beri taufik pada kita semua. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, moga Allah beri taufik, dan insya-Allah kita ada program kembali iman dan solat. Tuan-tuan daftar, ada promosi ni. Hantar anak-anak umur 9 sampai 17 tahun, kita pecah sekolah menengah rendah untuk belajar iman. Ada ceramah opak 2 jam hari pertama di Kuala Kubu Baru dan Sabanahi Resort Johor Bahru. Dan isi buku tu, ada promosi buku tu dah nak habis 10.28 ni. Mudah-mudahan tidak sebab kebaikan dan hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semoga tuan-puan sekalian Allah SWT sayangi, ampun dosa dan terima. Doakan juga selit-selit doa nama saya supaya Allah maafkan, Allah terima semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.